Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Okay, video kali ini kita nak bercerita berkenaan dengan ads creation. Bermaksud macam mana kita nak publish ataupun nak create ads dekat Ads Manager. Okay, saya tak sure Sifu Zul ataupun Cikgu Zul dah cerita berkenaan ni, cuma saya just intro sikit lah. So ni adalah interface untuk aduh, lengan tengkok. Ni adalah interface ataupun home untuk Ads Manager. Okey, kalau mana kita tengok dia ada campaign. Kalau siapa yang tak biasalah dengan Ads Manager. Okey, ni adalah ada campaign, delivery, bid strategy, budget, attribution setting, result, okey, bla bla bla, reach. Okey, so boleh tengoklah kat situ. Alright. So apa yang penting dekat sini ni adalah ni adalah nama kita, nama account kita. Yang contoh saya gunakan sekarang adalah account personal. Tapi sama aja cara nak publish personal ataupun business manager, sama aja, dia tak ada beza pun. Dia masih kena guna create ads campaign apa semua. Alright. Okay, ni adalah nombor ID untuk kita punya ads account. Tak kisahlah ads account tu dari bawah BM ke ataupun ads account tu adalah ads account personal. So terpulang lah benda tu. Okay, dekat sini ni adalah home, business home. Business home ni dia kalau kita klik dia akan keluar banyak setting, contoh macam business manager, and then dia akan keluar kita punya story. So okay, dia akan keluar ni activity inbox. So ini adalah orang kata apa, kita punya butang untuk kita nak go ke mana lah. Macam contoh kita nak go ads ke, insight ke, post inbox ke. Inbox ni dia akan masuk pada inbox page kita lah. Okay, contoh yang saya connectkan page dengan ads manager. Ads manager ni adalah minumlah jus kunyit hitam rahsia herba hutan Malaysia. So itu adalah contoh lah. Okay, so nak kembali balik kepada ads manager, boleh tekan dekat more tools ni. More tools ni dia ada macam-macam. Dia ada ads account, dia ada ads manager, dia ada ads reporting, appointment. Tapi yang kita akan selalu guna ialah business setting, dan juga maybe ads account setting je kot. Itu je. Billing info. Itu je lah. Okay, so kalau dekat business setting ni adalah business, dia akan pergi kepada home kita punya business manager, kita punya home. So kalau kita tengok dekat sini, ni adalah business manager kita lah. Okay, ni adalah nama admin, nama page, ads account, apa lagi, partner, payment method. So benda-benda tu maybe you guys dah go through before ni. Okay, alright. Jom kita terus masuk kepada kita punya ads account tadi. Saya akan tunjukkan macam mana dan cara untuk kita nak buat ads creation. Okay, alright. Sana internet slow sikit. Bos nak kena upgrade lah macam ni. Okay, baik. Step yang pertama, untuk kita nak create ataupun publish ads, pertama sekali mestilah dah siap copywriting. Maksud dia, copywriting tu dah sedia ada dah. And then yang kedua, gambar pun telah dibuat. Contoh dia macam tadilah, macam yang macam dalam video-video sebelum ni, kita start dengan video copywriting, kita buat copywriting dulu, lepas tu kita buat gambar, and then bila dah siap gambar dengan copywriting, kita akan buat ads. Maksudnya kita akan publish ads tu dekat dalam social media Facebook lah. So first kali kita akan go, nampak tak butang create ni? So klik je butang create ni, butang hijau pokok pisang ni. Okay, klik je. Okay, loading creation. So dia akan masuk dekat sini lah. Okay, create new campaign, choose a campaign objective, learn more. Okay, baik. Dekat sini campaign objektif kita ada banyak. Ada Facebook menyediakan pelbagai. Contoh awareness, dia akan bagikan lah awareness, consideration dengan conversion. So benda ni terpulang lah. Okay, tapi untuk kita lebih banyak menggunakan dua je. Engagement, tiga, engagement traffic ataupun message. Lead generation pun kita guna tak. Tapi untuk chat botters,
Macam apa yang you guys nak buat nanti, kita akan guna satu saja, messages. Okay, paling kalau perlu kita akan gunakan traffic ni kita nak dapatkan like kot. Kalau tak silap saya pun tak apa nak ingat sangat, tapi tak apa. Tapi untuk chatbotters paling penting adalah message. Okay, cuba tengok dekat info tu, show people ads that allow them to engage with you on Messenger, WhatsApp or Instagram direct. Okay, sebab apa Messenger, WhatsApp dengan Instagram direct? Sebab Facebook own this company, own this tool. So kita boleh gunakan messaging tools, boleh pilih nak pakai Messenger, WhatsApp ataupun Instagram direct. Untuk kita punya chatbotters, kita dah inbound, dah direct kan kita punya chatbot dengan kita dah directkan chatbot kita dengan Messenger. So nanti bila prospek ataupun pelanggan, customer klik kita punya iklan, dia akan masuk ke dalam Messenger lah. So chatbot kita tu akan reply secara automatic sebab kita dah buat automation. Automation tu melalui Chatfuel tadilah, yang macam video sebelum ni kita dah terangkan video Chatfuel. Okay, so sekarang ni klik saja message. Lepas tu okay, ini terpulang. Nak buat dekat sini pun boleh ataupun nak buat kemudian pun boleh. Kalau macam saya suka buat sekejap lagi. Okay, saya suka buat kemudian lah maksud saya. Okay, tekan je message ni and then klik continue. Ni adalah basic lah. Okay, bila kita dah klik continue, dia akan masuklah kepada kita nak buat. Okay, paparan ni dia akan paparkan tiga benda utama. Yang pertama sekali adalah new campaign. New campaign ni tak ada apa pun. New campaign ni hanyalah nama untuk template ataupun nama untuk iklan kita tu. Maksud dia what you will call you punya campaign, nama dia. Okay, and then yang kedua new ad set. New ad set ni bermaksud ad setting lah. Maksud dia dekat sini kita nak setting kita punya iklan tu macam mana, dari segi location, budget, apa lagi demografik punya style, nak setting macam mana, nak setting berapa persen dia punya ni apa semua. So benda-benda tu semua adalah di bahagian ad set. Okey, yang seterusnya pula adalah new ad. New ad ni bermaksud dia kita punya iklan dari segi ad setting. New ad ni bermaksud ads gambar. So ads gambar ni kita akan gunakan untuk publish ads kita tu lah. So dekat sini bahagian gambar, media, video, semua akan ada di new ad. Okay, alright. Untuk campaign, saya lebih gemar untuk masukkan first info adalah tarikh. So kita masukkan tarikh. Contoh tarikh hari ni adalah 17/3/21. Boleh masukkan macam tu ataupun boleh masukkan 17/3 saja. Terpulang lah. Okey, dah masukkan 17 tarikh dia. Kita masukkan lah kita punya message. And then saya suka untuk masukkan ini produk apa. So macam maybe kalau kita nak post produk ni, produk yang okay, maybe chatbotters buat produk kopi rock, so boleh masukkan KR. Kalau chatbotters tu buat produk KKH, masukkan KKH. Kalau buat jus, boleh masukkan JKH. So terpulang lah. Okay, macam sekarang ni kita nak buat kopi rock. Okay, so saya tunjuk contoh lah kopi rock. So KR. Okay, tarikh dah bubuh, message KR. Kenapa kita buat tarikh nanti saya akan ceritakan kemudian. Message ni terpulang, perlu ataupun tak, dia okey je, tak kisah sangat. Cuma sebab saya buat message, sebab saya nak tahu nanti banyak-banyak iklan. Iklan ni ada, mungkin kita akan buat iklan yang like ke traffic punya. So daripada situ kita boleh distinguish lah. Bermaksud distinguish, kita boleh bezakan ini adalah iklan untuk dapatkan like ataupun engagement, ini adalah iklan untuk kita masuk bawa ke message. Okay, so dah masukkan nama produk. So kita go dengan ni lah kepada okay, apa gambar ataupun iklan ni yang berkaitan. So masukkan Paras, maybe
Okey, katakan kita buat promosi. So kalau dia berkaitan dengan promosi, masukkan promosi. Kalau dia berkaitan dengan USP gula turun, tulis gula turun. Okey, dah siap nak campaign name, scroll ke bawah. Okey, campaign detail biar auction, campaign objective, message. Kalau tekan show more pun tak perlu campaign spending limit. Okey, kita boleh set campaign kita punya limit spending, kita nak set berapa, tapi saya rasa tak perlu pun untuk awal-awal ni. Okey, ini adalah yang penting. Okey, saya akan letakkan add set. Okey, untuk iklan, yang ni adalah A/B test, tak perlu. Kita janganlah buat A/B test. Okey, kalau tengok dekat sini, okey, ini penting. Kita ada campaign budget optimization. Okey, dia off. Okey, untuk iklan, untuk publish iklan, kita ada pelbagai jenis teknik dan kita ada banyak jenis orang kata apa? Type. So untuk yang pertama sekali ni, kita nak buat iklan jenis ad set. Ad set ni maksud dia kita tak buka CBO. Inilah kita off kan dia punya campaign budget optimization. So apa maksud CBO ni? CBO ni bermaksud dia akan distribute budget across ad set kita ataupun kita punya iklan untuk dapatkan result yang lebih bagus dari segi dia akan optimizekan. Contoh macam ni. Kalau ad set dia akan based on CPM dan juga dia akan based on message yang masuk, reach, apa semua tu lah result dia kan. Okey, tapi kalau dari segi campaign budget optimization ni, CBO ni, dia lebih sesuai untuk longer period punya iklan. Contoh kalau kita buat dalam seminggu ataupun sebulan, kita lebih sesuai untuk guna CBO. Sebab contoh katakan macam ni, dia result dia variant disebabkan dalam konsep CBO, dalam katakan anda buat iklan seminggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 hari. Pening dah nak tunjuk jari mana. Ada 7 hari. So daripada 7 hari tu, katakanlah bajet yang anda gunakan iklan untuk hari itu adalah RM30 untuk satu iklan. Okey, RM30 untuk satu iklan. So bila RM30 untuk satu iklan, seminggu kita akan dapat 210. Betul? 7 darab betul 10. Betul kan? Okey. Alright. So kita ambil CBO kan dia, kita buat bajet 250 seminggu. Kita ambil besar sikit. Okey, apa akan jadi bila kita buat CBO iklan tu CBO selama seminggu? Dia akan jadi macam ni. Katakan hari Ahad, kita start iklan buka tu hari Ahad. So bila kita buka hari Ahad iklan tu, hari Ahad macam tak berapa nak okey dia punya sale. So kita and then dia akan buka balik ke dia akan bajet tu dia akan bagi balik. Dia macam ni. 7 hari tu dia akan bahagi, kita dah bagi dah siap-siap 30 lebih kurang macam tu. Ataupun kalau macam kita masukkan 250, so 250 tu akan bahagi dengan 7 lah. Okey, dia akan bagi lebih kurang sama. Tapi katakan ada 2 hari daripada 7 hari tu, hari Rabu dengan hari Sabtu, orang ramai engage, orang ramai beli. So dia akan pump lebih sikit dekat hari Rabu dengan hari Sabtu tu. Maksud dia bila engagement kurang dekat hari-hari lain tu, dia akan tarik bajet tu, dia akan bagi lebih dekat mana hari yang perform tu untuk untuk teruskan dia punya performance. So hari yang tak perform tu kita dah tak pump bajet, maksud dia kita dah save cost sikit lah kat situ. Itu dari segi technical maksud CBO. Okey. So untuk iklan kali ni kita tak buat CBO, kita bila kita tak buat CBO, saya lebih suka kita tulis ad set dekat sini. Sebab kita tahu iklan kita tu dia iklan jenis CBO ke ataupun ad set. Okey, itu je. Sebab ad set dan CBO ni maksud dia kalau kita tulis kat sini adalah dia just nak bezakan dari segi bajet. Bajet je, sama ada kita guna bajet jenis ad set single ataupun kita nak menggunakan bajet dari segi CBO. Okey. Okey, so tekan next. So off pastikan campaign budget optimization off sebab kita buat ad set. So kita tekan next. Okey. Untuk ad set name ni maksud dia ad setting. So kalau macam contoh untuk chat bottles yang baru, kita akan gunakan KR
broad. Bermaksud kopi rock broad. Kalau KKH kunyit hitam broad. Kalau jus kunyit hitam JKH broad. So terpulang lah. So macam mana kita nak buat? So kita kena create template dulu. So kita create template. Okay, kita create template. Ni untuk yang first time. So kita create template. Okay, add component. Bukan. Okay, bukan kat situ, kita akan buat kat bawah ni, silap. Okay, message destination. Pastikan kita klik messenger. Maksud dia, kita nak bila dia berminat untuk nak beli, dia tu akan masuk pada messenger lah. Okay, lepas tu budget and schedule. So masukkanlah budget sekarang ni yang untuk kita letak katakanlah RM30. So masukkanlah RM30. Okay, schedule kita boleh pilih tarikh bila kita nak schedulekan dia. Okay, katakan kita nak buat pada 20 kita nak buat hari ni kan. So kita nak buat hari ni 17 kita nak buat apa? Nak buat ke depan lagi pun boleh. Nak buat 21. Okay, kita buat 22. Okay, kita buat 22 pukul 12. Okay, so maksudnya dia akan publish pada pukul 12 lah. Tapi kalau tak mau schedule pun tak apa, kita boleh direct publish lah tanpa ubah start date tu. Okay, so dah masukkan budget, dah masukkan start date. So okay, kita akan pergi kat sini, create audience. Macam mana kita nak create audience kita? Okay, untuk certain kopi, untuk certain produk, jus atau kopi, kita dah setkan kita punya certain dia punya ni. Tapi lebih kurang je, dia tak banyak beza sangat pun. Okay, cuma untuk sekarang ni, okay, cuba tengok dekat sini, audience definition. Sebelum kita set audience, nampak tak? Dia ada spesifik, dia ada broad. So dia tak terlalu, dia anak panah ni, dia tak macam cantik lah. Sebab dia kalau yang okay, dia akan duduk dekat tengah-tengah. So and then reach dengan ni pun macam kurang okay. Sebab bila audience definition ni terlalu broad, kita tak akan dapat customer yang kita kena dengan kita. Bila terlalu spesifik, dia akan dapat macam sikit sangat pula. Okay, faham? Alright, so yang pertama sekali kita nak create new. So just klik je lah custom. Okay, kita tak mau klik custom audience. Kita nak tulis ambil location. Lepas tu edit. Okay, kalau untuk broad, masukkan saja Malaysia. Dan pergi dekat sini, tekan exclude. Kita akan exclude Sabah, Sarawak, Labuan dan juga Langkawi. So ni adalah basic lah. Sebab apa kita exclude Labuan, Langkawi, Sabah, Sarawak? Sebab kita tak hantar COD kat sana. Okay, dekat sana kita hanya buat paid sahaja. Kita buat COD punya. Sebab untuk check boters, kita fokuskan cash on delivery, COD punya delivery. Alright, so faham lah? Harap faham. Okay, so scroll bawah sikit, dah settle. Scroll bawah sikit. Okay, untuk age. Okay, untuk age sekarang ni kita ambil age, ambil lah umur 40 ataupun 35 terpulang. Kalau macam saya suka guna umur 40. So ambil lah, klik kat sini. Dia tak mau scroll pula. Okay, lambat sikit. Klik 40. And then sini biar je 65 ke atas. So ni adalah spesifik kita punya age. Okay, lepas tu bila kita dah ni all gender, yes all gender. Detail demographic tak perlu. Okay, kita tengok lagi, show more option. Okay, dia ada lagi. So all people connection. Okay, language penting. Okay, tekan dekat sini, masukkan language Malay. Lepas tu apa nama, English all. Pastikan English all lah. Alright. Okay, dah settle yang tu, kita juga boleh klik untuk okay ni, edit yang ni. Bukan. Okay, tak perlu klik yang ni, abaikan. So
Okey, tak apa, tak perlu abaikan. Untuk location ni kita kena edit sikit. Nampak tak dekat location ni people living or recently. So kita tak maulah dia living or recently. So kita nak ambil people living sahaja. Recently kita tak mau sebab kadang-kadang dia just duduk situ, dia just duduk sekejap saja. So kita tak mau. So kita nak dia duduk living in this location. So kita tekan situ. And then dah siap dekat situ, dah klik. Nampak tak audience definition kita dah berubah. Maksudnya kita dah dapat dah certain audience, target audience kita yang betul. Okay, so dah siap dekat situ. Terus tekan save audience. Mana tahu tadi. Okay, kejap. Okay, ni save this audience. Kita save ni adalah untuk sebab kemudian kita nak guna lagi. So masukkanlah KR Broad. Nanti kita akan banyak lagi lah audience yang akan kita create. Cuma sekarang ni untuk waktu permulaan kita akan guna KR Broad ataupun kita akan guna Broad lah. Okay, save. So bila dah save, scroll ke bawah. Okay, ni abaikan semua placement ni. Always pastikan dia automatic. Jangan sekali-sekali klik manual punya placement, abaikan. So terus tekan next. Okay, this is the critical part lah, which is okay, kita nak publish. Okay. Okay, baik. Kalau kita tengok dekat sini, ni adalah ad. Okay, ad ni tak ada apa pun. Dia just ad name. Maksud dia gambar punya nama. Kalau dia video punya nama. Okay, kalau slide punya nama. Terpulang, dia boleh masukkan slide, boleh masukkan video, boleh masuk any kind of media presentation yang you guys ada lah, bergantung. Okay, kalau macam gambar ni, kita nak cerita pasal gambar kan. So kita tulis lah gambar, apa description gambar tu. Kalau macam saya suka guna ambil dia punya. Sebab okay, nanti kita akan buat banyak tau, berpuluh-puluh. So kita nak senang categorize, kita masukkan lah gambar. Okay, KR gula turun. So senang saya nak distinguish. Maksud dia senang saya nak detect, ini iklan yang mana, ini iklan yang mana. Okay, dah masukkan dah. Okay, so pilihlah Facebook page yang sesuai. Okay, katakanlah dah klik. Okay, klik saja Facebook page tu. Okay, dah klik. Okay, ini kunyit hitam kan. Ni KR, tak apa. Ini just saya nak tunjuk contoh je. So saya select Facebook page yang sesuai lah. Yang maksud dia yang kita dah connect dengan check fuel tadi. Okay, KR gula turun. Okay, scroll bawah. Ni select an Instagram account. Okay, ini tak payah, ini abaikan sebab kita tak guna Instagram account pun, kita guna Facebook. Okay, so create ad ni. Okay, klik kat sini. Kita akan guna create ad. Okay, kita tak mau guna use existing post. Okay, kita akan always guna create ads. Nanti bila perlu saja kita akan beritahu, kita akan ajak bila masa yang sesuai untuk kita nak guna. Okay, scroll bawah lagi sampai ads kreatif ni. Okay, select. Nampak ada dia merah sebab kita tak select lagi kita punya media punya ni. Okay, so select media. Masukkan image mana yang kita nak. Select image. Okay, katakanlah tak ada image, so pergi dekat upload, klik upload. Pilih gambar mana yang kita nak masukkan. So katakan tadi mana. Okay, katakan copyright. Okay, masuk lah berkaitan copyright. So gambar kita dah masukkan. Tunggu dia settle. Dia tengah masuk loading. Okay, nampak tak placement 90-90. So tolong pastikan placement pula. Tolong pastikan size untuk Facebook punya ni, pastikan betul lah 90-90 ke ataupun 1000-1000. Tapi kalau tak salah saya memang 90-90. Cuba 900-900. Cuba double check balik. Okay. Cuma as long dia square lah, tak kisahlah. Janji dia bentuk petak saja. Okay, so tekan next. So bila tekan next, tekan done. Abaikan ni, tekan done saja. So masukkanlah copywriting tadi. Primary text ni adalah copywriting.
Nah, primary text ni adalah copywriting. So masukkanlah copywriting yang tadi kita ni. Okey, contoh saya buka balik copywriting tu. Saya nak ambil dia punya copywriting. So saya copy copywriting, saya pergi dekat ni, saya paste. Okey, so adjust lah sikit copywriting tu. So adjust lah sikit. Adjust bagi dia tune sikit. Bagi nampak proper. Okey, dah siap buat, dah habis copywriting. Scroll dekat bawah. Okey. Nampak tak dekat sini headline? Headline ni bukan headline yang dalam copywriting tu tau. Ni headline lain. Headline ni yang akan ada dekat sini ni. Ni dekat bawah ni. Okey, ni dekat sebelah ni dia akan preview tau kita punya iklan. Okey, nampak tak ni page kita. Sponsor ni adalah contoh. Sebab tu dia akan preview lah. Okey. So ni gambar media yang kita masukkan, so dia akan jadi macam ni. Sebab tu macam saya cakap tadi, macam saya cakap before ni, berkaitan copywriting, kalau boleh headline tu kita kena tulis headline yang orang kata apa, simple tapi dia tak terlalu panjang sangat. Sebab bila headline duduk kat atas, dia akan masukkan headline dulu. Dia akan baca headline dulu sebelum dia akan tekan see more ni. Nampak tak? Itu sebab dia. Okey, so bila kita dah tak perlu expand. Okey, nampak tak? Dia akan, kita akan tengok, nampak headline dulu. Sebab tu pentingnya headline tu. So before dia nak klik, dia nak baca lebih lanjut kita punya copywriting, dia akan tengok gambar dan juga headline. So kalau menarik, baru dia akan baca. Okey, headline, copywriting terpulang. Nak buat panjang boleh, nak buat pendek boleh, terpulang. Masing-masing lah, benda ni tak ada salah atau betul. Cuma dia janji kita buat follow guideline yang kita tetapkan. Okey, so headline ni balik pada headline ni boleh terpulang nak buat macam mana. Kalau nak paling simple, tak ada idea sangat, boleh masukkan COD percuma. Lepas tu masukkan, saya suka buat macam ni, click learn more untuk discount. Okey, kalau macam panjang sangat, klik learn more saja boleh. Buat anak panah macam ni. Okey, pun boleh. Ni abaikan, tak perlu. Okey, call to action. Ingat tak call to action kita tadi apa? Call to action kita tadi, kita nak buat learn more. Always learn more. Jangan guna send message ke apa benda. Rugilah. Sebab kita duk cakap dekat CTA, dekat copywriting, click learn more. Dekat gambar click learn more, tiba-tiba dekat sini kita set send to message. So send message. So memang tak, customer memang macam blur lah kan. Mana butang send message tu, dekat sini ada learn more saja. So depa pun macam cari tak jumpa benda tu. So dia akan menyebabkan buying experience dia tak okey lah. Alright. Okay, so bila dah masukkan learn more, so scroll ke bawah. Okay, create new. Okay, kita nak create new. So bila nak create new, tekan je edit. Okay, dia akan keluar teks. So ini terpulang dekat kita lah. Kita nak buat macam mana? Macam okay, kalau macam saya akan buat macam ni. Okay, create template. Nak dapatkan promosi berbaloi okey, tu usah dia lambat sikit. Maybe boleh tulis dekat sini dulu kot. Dapatkan promosi berbaloi untuk, bukan tak promosi, nak dapatkan nak, kalau macam tak ada idea sangat nak tahu lebih,
nak tahu lebih lanjut berkenaan minum kopi boleh bantu anda kurang gula. Okey, ni terpulang lah untuk okey. So saya tulis dulu kat sini sebab saya copy, senang nak copy. So saya delete, don't save. So okey, ni nak kali ni sebab nama Facebook kita. So terpulang. Nanti dia akan pamerkan nama customer kita kat sini lah. So hi, contoh yang mesej kita tu nanti, hi Pakcik Abu, nak tahu lebih lanjut dengan kopi rock, bagaimana dengan hanya minum kopi rock boleh bantu anda kurangkan gula dalam darah, macam tu. So ni dia akan ada macam ni lah. Ni kita panggil welcome message untuk starting di dalam kita punya messenger lah, sebelum chatbot kick in masuk. Okay, so boleh tekan text only, masukkan yang saya dah copy tadi tu, customer action, ambil quick reply, tekan quick reply. Okay, nampak tak dia dah keluar kat sini. Ni dia punya preview. So kita pergi dekat check fuel. Okay, macam mana kita nak trigger check fuel kita untuk masuk? Lambat dah pula. Okay, select kita punya chatbot, yang mana chatbot kita tu lah, chatbot yang kita guna tu, yang kita dah link dengan page tadi tu. So pergi dekat bahagian setup AI ni, pergi dekat bahagian setup AI. Nampak tak dekat sini dia ada default group yang ni lah. So dia akan bot reply with apa-apa. Okay, so kita nak dia panggil kita punya ni kita nak trigger chat fuel ataupun chatbot kita untuk masuk ke dalam messenger kita untuk ambil alih, untuk buat automation, adalah dengan cara kita masukkan satu keyword. Keyword dekat AI dia. So bila customer dia perasan keyword ni, customer tekan dia, so secara automatik chat fuel ataupun chatbot kita ni akan ambil alih messenger dan dia akan interact secara automate dengan kita punya customer lah. Okay, so dekat bahagian mana, cuba kita tengok dekat bahagian di sini, kalau tak silap saya, dekat bahagian welcome message. Ya, ni nampak tak? Ni yang kita dah buat lah. So macam okay, copy saja yang ni. Ya, saya nak tahu lebih lanjut. Sebab yang ni yang dah ada. So dah ada, dia ada kat sini lah. Contoh macam tadi, dekat bahagian ads, dekat dalam ads manager yang kita nak buat. Okay, so kita tulis lah. Katakanlah saya tulis yang ni kan. Okay, saya tulis, ya saya nak tahu lebih lanjut, titik, saya copy, saya ambil, saya copy. Lepas tu saya tekan kat sini, tu saya paste. So dia keluar lah, ya saya nak tahu lebih lanjut. Lepas tu dia akan reply lah, dia akan trigger masuk lah welcome message. So bot welcome message tu akan start masuk. Yang mana bot welcome message tu? So ni bot welcome message tu, dia akan start masuk lah. Saat dia lambat sikit. Okay, dia dah keluar dah. Itu dia. Hai, saya sekian, chatbot yang akan bantu anda untuk beli pembelian secara layan diri. Alhamdulillah setakat ni ramai dah pelanggan. Okay, so chatbot ni akan buat kerja dia lah. Dia akan interact dengan customer. So pembelian pun akan melalui automation. So tak perlu nak reply WhatsApp, tak perlu nak nak deal secara directly dengan customer. Okay, back to ads manager tadi. Kembali pada ads manager tadi. So save and finish. Tak ada apa kot. Okay, ni boleh save template. Ingat template ni bila kita buat apa semua, so welcome message. So tekanlah save and finish. Cakap bahasa Inggeris pun tersasul. Okay, dah siap.
Okay, message template pun dah settle. Bot welcome message. Okay, dia tengah tukar. Tunggu set. Okay, dia dah dapat dah. Dia dah trigger dah. So, tinggal apa je. Apa lagi next step? Tak ada dah, itu saja. So, next step dia kita tekan bismillah. Tekan publish. So, bila kita tekan publish. Okay, kita tunggu dia publish. So bila dia tekan publish, dia akan masuk dalam ni lah, dalam ni lah, dalam review. So bila dia sudah di-review oleh algoritma Facebook ataupun Facebook punya pekerja, so nanti dia akan keluarlah active status kat sini. So itu sahaja untuk macam mana cara nak create ads creation. So ingat ni adalah campaign, ni adalah ad set dan ni adalah ads. So campaign ni adalah untuk kita nak track kita punya campaign kita lah. Nanti campaign kita ada banyak. So campaign kita ni nama sekian. So bila kita buka dekat ad set ni, dia akan tunjukkan kita apa nama setting yang kita gunakan. Setting kita gunakan adalah KR Broad. And then yang seterusnya adalah ads. Apa nama ads yang kita buat tu lah, yang kita telah buh nama tadi. Okay, KR turun gula contoh. Okay, so apa-apa kita always pastikan bila kita nak check apa nama orang kata apa. Okay, campaign, dalam campaign ni ad setting, ads gambar tu duduk dekat bawah campaign. So dia punya kepala ataupun dia punya orang kata apa, ibu dia tu adalah berada di campaign. So kalau kita nak duplicate ke, kalau kita nak buat anything, nak edit ke, pastikan kita edit di campaign. Maksudnya kita klik kat campaign ni. Jangan kita buat dalam keadaan kita klik kat sini, kat asset. So nanti dia akan jadi salah lah. Sebab kalau apa-apa kita nak ubah secara ni, kita boleh edit daripada campaign. Lebih baik kita edit daripada campaign. Macam mana nak edit? Contoh kat sini pun boleh. Klik lah. Kalau kat sini klik, dia kita boleh edit. Ataupun pergi saja dekat sini, dekat bawah ni ada ni edit. Okay, alright, saya rasa itu saja untuk ads creation. Nanti kalau untuk detail link, kita akan ajak secara personal lah. Okay, alright, okay, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum.